Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ni cikgu nak ajar kamu bab 8 ya, berkaitan dengan sukatan serakan data tak terkumpul. So kita tengok kat sini, apakah kesan perubahan data terhadap serakan. Perubahan data merangkumi kes-kes seperti di bawah. Pertama, setiap data ditambah atau ditolak dengan suatu pemalas secara seragam. Yang kedua, setiap data didarab atau dibahagikan dengan suatu pemalas secara seragam. Kewujudan nilai pencilan dalam pencilan maksud nilai ekstrim lah, yang nilai dia terlalu besar dalam set data. Kemudian suatu nilai dikeluarkan atau dimasukkan dalam set data. Kemudian kita pergi kepada apakah kesan perubahan sukatan serakan apabila setiap data ditukarkan dengan menambah atau menolak suatu pemalas. Contohnya kat sini, pertimbangkan kes sini ya. Pada mulanya saya mempunyai set data 58341. Kemudian jika setiap cerapan dalam data ini ditambah dengan 5, kes ini tambah 5 lah. So maka data di atas akan menjadi 10, 13, 8, 9 dan 6. So kita tambah 5 ni. So jadi apakah yang berlaku kepada nilai serakan seperti julat antara kuartil, variance dan sisian piawai bagi set data yang baru. So jadi rangsangan minda 3 ni kita tak buat lah. So, tapi kesimpulan apa yang dia dapat daripada aktiviti tu ya. So jadi dia kata kat sini, hasil daripada rangsangan minda 3 tu, tidak ada perubahan nilai sukatan serakan apabila setiap cerapan dalam suatu set data ditambah atau ditolak dengan suatu pemalas. So maksudnya kat sini tiada perubahan lah pada nilai sukatan serakan dalam suatu data ditambah atau ditolak dengan pemalas. Sekarang kita pergi kepada apakah kesan perubahan sukatan serakan apabila setiap nilai dalam suatu set data didarab atau dibahagikan dengan suatu pemalas. Pertimbangkan kes ini. Pada mulanya saya mempunyai set data 58341. Jika setiap cerapan data ini didarab dengan 2, maka set di atas akan menjadi 10, 16, 6, 82 ni lah. So darab 2. Apakah yang akan berlaku kepada nilai serakan seperti julat antara kuartil, variance dan sisa bagi set data yang baru. Kita tengok. Surat 228. So jadi yang rangsangan minda ni memang kita tak buat lah. So jadi kesimpulan daripada rangsangan minda 4 ni, so jadi apa yang kita boleh simpulkan adalah apabila setiap cerapan dalam suatu set data didarab dengan suatu pemalas maka julat baru adalah darab dengan julat asal. Untuk julat antara kuartil pun sama, darab dengan julat antara kuartil asal. Yang ketiga, sisian piawai baru, darab dengan sisian piawai ni kalau darab lah. Untuk variance, kuasa 2 darab variance asal. Kalau untuk bahagi pula, bahagilah, kita bahagikan untuk yang ni variance, kita bahagikan kuasa 2. Ini untuk kes yang tadilah yang kita bincang tadi ni. Tapi kalau untuk yang apa ni, untuk suara serakan untuk yang tambah tu lah, tiada efek lah, tiada perubahan lah pada nilai sukatan serakan. Nanti kita tengok contoh dulu ya. Sekarang dia kata untuk pencilan. Pencilan ni nilai yang jauh daripada nilai lah. Kita tengok contoh dia. Tak apa. Sekarang kita kita ambil idea dulu. So pertama, julat akan berubah dengan mendadak apabila suatu pencilan dikeluarkan atau dimasukkan ke dalam set data. Julat antara kuartil, nilai julat antara kuartil kurang dipengaruhi apabila suatu pencilan ditambah atau dikeluarkan daripada suatu set data. Yang ketiga, variance dan sisian piawai. Nilai bagi variance dan sisian piawai akan bertambah dengan banyak apabila pencilan ditambah ke dalam set data. Jika beza antara nilai cerapan baru dengan nilai min adalah rendah, maka nilai sisian piawai baru akan semakin kecil dan sebaliknya. Nanti kita tengok contoh lah. Ni dia bagi teori dulu. Jika beza antara nilai cerapan yang dikurangkan dengan nilai min adalah rendah, maka nilai sisian piawai baru akan semakin besar dan sebaliknya.
Okey, tak apa, kita tengok dulu contoh. Okey, so jadi sekarang ni dia bagi contoh lah yang untuk bagi kamu lebih nampak. Okey, bagaimanakah anda menentukan kesan perubahan data terhadap silakan berdasarkan perwakilan grafik? So kita boleh nampak lah. Macam tadi tak nampak sangat kan. Okey, sekarang dia dalam bentuk grafik. Okey, sekarang ni dia tambah 2 je. Okey, ni asal. Sekarang dia untuk ni data ni dia tambah 2 je. So jadi 8 ni tambah 2, so jadi 10 lah. 9 campur 2 jadi 11. 10 campur 2 jadi 12. So jadi dia berganjal. Dari sini jadi macam ni lah. Okey. Okey, so jadi daripada GPT ni, so apa yang kita tengok? Okey, jumlah antara skor So 15 tolak 8. Kita dapati 15 tolak 8 kita dapat 7. Okey, yang untuk ni menilak. Okey, 17 tolakkan dengan 10. So kita dapat 7. Okey, so jadi julat bagi kedua-dua set data ni adalah sama. Okey. So jadi apabila setiap cerapan dalam suatu set data ditambah dengan suatu pemalah, okey, nilai sukatan silakan tidak berubah. Ni yang tadilah. Yang ini tadi. Okey, ni tidak berubah. Nilai sukatan silakan tidak berubah dalam satu pemalah. Tapi kalau untuk yang darab dengan bahagian, dia akan ada inilah, dia akan jadi formula macam ni. Okay, lepas tu kita pergi kepada sekarang ni kalau tengok di darab pula. Okay, ni 1 ni darab 2, saya dapat 2 lah. 2 darab 2 dapat 4. 3 darab 2 dapat 6. So daripada sini jadi macam ni lah. Ni 5 darab 2 dapat jadi 10 lah. So jadi skor asal kita, okay, 5 tolak 1 kita dapat 4. Yang ni skor dia lah 10 tolak 2 kita dapat 8. So jadi kita dapati dia jadi 2 kali ganda ni. Okay, so jadi nilai K, so jadi julat baru K sama dengan darab dengan julat asal. So jadi maksudnya nak cari K tu apa ni, 4 bagi 8 lah kan. Yang ni itu yang tadi guna formula ni tadi. Ni julat baru. Okay. So jadi apabila setiap cerapan dalam suatu set data didarab dengan suatu pemalah nilai K, nilai sukatan secara akan berubah. Yang ni kalau yang melibatkan darab lah, yang ada pemalah, so nilai sukatan akan berubah. Okey, sekarang ni tengok pencilan. Apa maksud pencilan? Okey, pencilan ni tengok ni, nilai ni tiba-tiba dia letak masuk nilai jauh, nilai yang ekstrim. Okey, so apa efek dia? So jadi julat asal adalah ni lah, 5 tolak 1. So 5 tolak 1 kita dapat 4. Tapi yang ni julat dia 9 tolak 1 kita dapat 8. So jadi apa yang kita boleh simpulkan sini adalah julat bagi set data baru menjadi lebih besar dibandingkan dengan julat bagi set data asal apabila suatu pencilan dimasukkan. Okay, so jadi nilai sukatan set rakam bagi set data baru akan menjadi lebih besar dibandingkan dengan nilai sukatan set rakam bagi set data asal apabila suatu pencil dimasukkan. So pencilan ni maksudnya. Okey, so jadi julat dia jadi besar. Jadi 8 ni 4. Tapi tak ada formula lah. Dia akan berubah. Set data julat dia akan jadi lebih besar berbanding yang asal. So 8 dengan 4. Okey, so kita tengok contoh yang melibatkan pengiraan. Okey, so jadi nak cari pengiraan ni. Okey, yang pertama dia suruh kamu cari dulu sisian piawai bagi set data, seterusnya hitung sisian piawai baru apabila 4 dikeluarkan. Okay, yang pertama kita cari min dulu. So cari min, so 4 campur ni semua lah, campur ni semua. Okay, so ada 8 ni, so bagikan dengan 8, so dapat 8.5. Okay, lepas tu nak cari sisian piawai. Ni kena kuasa 2 kan lah, kuasa 2. Okay, bahagikan dengan 8. Okay, tolak dengan min tadi ni. So 8.2 kuasa 2, so dapat 2.784. Okay, ni yang asal lah, yang asal ini. Okay, sekarang dia kata 4 dikeluarkan. So jadi 4 dikeluarkan, so min baru. So 4 dah tak ada lah ni, 4 ni kita keluarkan. So bagikan dengan 7, so dapat 9.743. Untuk sisian piawai baru, so 4 ni dah tak ada, so ni 4 pun tak ada lah. So jadi 6 kuasa 2 ni. So nilai min ni yang tadi masuk sini. So kita dapat 2.356. So jadi apabila nilai jauh daripada min dikeluarkan,
Okay, so sisihan PIY baru menjadi semakin kecil. Okay, so jadi sisihan PIY dia jadi kecil. Nilai min 8.5. So jadi kita nilai 4 dengan min ni nilai dia terlalu jauh lah juga. Okay, so jadi itu kalau misal kata kita keluarkan 4. Sekarang kita tambah ada 7. So bila tambah 7, so ni 7 ni, yang ni tadi ni tak 7. So ni tambah 7. So dapat 8.3. Yang sisihan PIY pun sama lah jalan kira dia. Okay, so jadi ni cuma 7 ni jadi 7 kuasa 2 lah kat sini kan. So dapat 2.668. So apa yang kita boleh simpulkan kat sini adalah apabila nilai yang dekat dengan nilai min ditambah, sisihan PIY baru menjadi semakin kecil. So jadi ni sisihan PIY dia yang baru. So jadi dia semakin kecil lah daripada yang asal. Ni dekat dengan min. Sebab 7 ni dekat dengan nilai min kan, iaitu 8.5 kan. Jadi apabila nilai yang dekat dengan nilai min ditambah, sisihan PIY baru menjadi semakin kecil. Okay, lepas tu untuk C18. 18 ni macam pencilan lah, nilai dia besar kan. Tapi tak tahu juga, dekat je 12. So jadi nilai min dia yang baru, so dapat 9.56. So jadi 8. So jadi 37.974. So jadi apabila nilai jauh daripada min, ni nilai dia jauh daripada min kan, so 18 kan. Min dia 9. Pada asalnya adalah 8.5. So jadi dia terlalu jauh. So bila min dia terlalu jauh, sisihan PIY baru menjadi semakin besar. Jadi sisihan PIY dia menjadi semakin besar. Okay, so jadi sebagai kerja rumah, kamu cuba buat soalan 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okay, so nanti kita akan bincangkan lah untuk cara jawab soalan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so itu saja. Sekian, terima kasih.